Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi hari ini. Kita akan mula membaca qawaid tafsir berdasarkan nota. Nota ni adalah nota ke-11, mengambil kira sambungan kepada yang kita telah bentangkan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini sambungan kepada nota itulah, nota ke-11, dan hari ini kita akan masuk kepada kaedah ke-69. Kaedah 69. Seperti kita telah tahu bahawa daurah tafsir kita ni agak berat, masa ringkas tapi agak berat. Jadi untuk mendapat kesannya, kenalah ikut seperti yang saya telah sebutkan tadi, baca sendiri, baca sendiri pula, terutamanya yang menetap di sini. Dia ada peluang banyak, insya-Allah saya rasa. Kalau boleh bincang sama-sama yang ada di sini itu lagi baik. Kita bermuzakarah apa yang kita telah belajar dah tu, bincang dah, tengok pula, cek pula. Begitu caranya. Terutamanya pasal baru-baru lagi kan, kita tak biasa lagi dengan cara ni. Kena buat begitulah, barulah nampak kesan dia tu. Dan baca pula Quran itu mengikut pembahagian-pembahagian yang kita buat tadi. Itu bahagian tadi. Bahagian yang ni pun berat juga. Jadi kena bersungguh lah. Kena bersungguh. Dalam masa yang singkat ni kita nak dapat banyak, ya. Kaedah yang ke-69. Dah dapat dah nota. Nota ada dah kata. Alfazus syari'. Alfazus syari'. Itu silap baris, sebab saya pun nukil juga, kopi juga. Alfazus syari'i, bukan alfazus syari'un, silap itu. Alfazus syari'i mahmulatun ala al-ma'ani asy-syar'iyyah, fa in lam takun fal-'urfiyyah. Fa in lam takun fal-'urfiyyah, fal-'urfiyyah tu tak jadi masalah, fal-'urfiyyati pun boleh kalau nak baca begitu. Fa in lam takun fal-lughawiyyah, fal-lughawiyyatu atau fal-lughawiyyati pun boleh baca, tak jadi masalah, ya. Baik. Maksudnya lafaz-lafaz, maksudnya nas syari'. Syari' itu maksudnya Allah dan Rasulnya. Sama ada nas berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud nas, itu yang tersebut dengan jelas perkataan itu di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kita lebih nak tumpukan sekarang ni Quran tu. Sebab kita ni nak bincang qawaid tafsir. Tapi oleh kerana syari' itu, syari' yang sebenarnya Allah, jadi kira Quran lah yang asasnya. Tetapi Nabi SAW itu sebagai wakil daripada Allah, itu juga boleh disebut sebagai syari'. Maka apa yang tersebut di sini terpakai juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Lafaz-lafaz, yakni nas syari' dipakai menurut makna-makna syarak. Jadi mula-mula sekali kita kena pakai menurut makna-makna syarak. Kemudian menurut makna uruf. Kemudian menurut makna bahasa. Bahasa itu maksudnya bahasa Arab biasa lah. Bahasa Arab biasa. Begitu caranya. Baik, keterangan. Maksudnya ialah lafaz-lafaz yang tersebut di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ini mengambil kira syari'. Mengambil kira syari' sebenar dan wakilnya, yaitu Nabi SAW. Adapun yang lebih kita tumpukan di dalam qawaid tafsir ini ialah
Quran itu. Tapi nak ceritanya, kaedah ini juga terpakai apabila kita baca hadis, apabila kita bertemu dalam hadis. Mula-mula sekali hendaklah dipakai dengan makna yang maklum dalam syariat Islam. Mula-mula begitu. Jika makna itu tidak boleh dipakai, barulah makna menurut uruf dipakai. Dan jika makna urufnya juga tidak boleh dipakai, maka ia hendaklah dipakai dengan makna menurut bahasa Arab biasa. Az-Zarkashi berkata, "Law dara baina asy-syar'iyyah wal 'urfiyyah, fasyar'iyyatu aula." Jika makna nas berkisar di antara makna syariat dan makna uruf, maka makna syariatlah yang diutamakan. Dan idza dara baina al-lughawiyyah wal 'urfiyyah, fal 'urfiyyah aula. Jika makna nas berkisar di antara makna bahasa dan makna uruf, maka makna uruflah yang diutamakan. Ini itu rujukan dah saya bagi di situ tu, tengok situlah. Inilah kaedah. Kaedah ni diguna pakai oleh ulama-ulama daripada dahulu sampai sekarang. Hafiz Ibn Hajar juga menyebutkan perkara yang sama. Kata beliau, "Alfadhu syari' mahmulatun ala 'urfi li'annahu al-muhtaj ilayh fi likawnihi bu'itha li bayan asy-syar'iyyat la li bayani mawdu'atil lughah." Bermaksud lafaz-lafaz syari' dipakai menurut urufnya, kerana itulah yang diperlukan, lantaran baginda sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menerangkan syariat, bukan untuk menerangkan perkara-perkara yang berkait dengan bahasa. Itu sebut dalam Fathul Bari, sebut dalam Fathul Bari. Peringatan, kaedah yang tersebut ini berlaku apabila tiada qarinah. Qarinah maksudnya petunjuk, yang menunjukkan sesuatu nas itu dipakai dengan makna salah satu daripadanya, salah satu daripada tiga tadi. Dalam keadaan ada qarinah pula, dalam keadaan tiada qarinah, baru pakai macam tadi, kaedah tadi. Dalam keadaan ada qarinah pula, makna yang ditunjuki qarinah itu, itulah seharusnya dipakai. Ini benda penting ni, kaedah ni. Kaedah ni. Jadi kalau tak ada qarinah, tadi kaedah tadilah yang terpakai. Kalau ada qarinah, kena mengikut qarinah itulah, petunjuk itulah. Jadi cuba kita tengok semula lafaz-lafaz nas syari'. Syari' itu maksudnya yang menentukan syariat, yang membuat syariat, iaitu Allah lah. Mula-mula sekali kalau kita bertemu perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Quran, kita kena tengok ada berapa maknanya. Kalau makna menurut syarak kita tahu, dan makna lain pun ada juga, kena utamakan makna menurut syarak. Itu maksudnya. Jangan pakai menurut uruf, yang ni istilah. Istilah uruf tu maknanya istilah lah. Istilah apa-apalah. Istilah apa ni, qiraat ke misalnya gitu. Istilah ahli tajwid ke misalnya. Itu istilah. Ikutlah apa-apa istilah pun. Istilah di kalangan dalam masyarakat, sesuatu masyarakat ke, istilah dia begitu. Jangan pakai begitu. Dan menurut bahasa ni bahasa biasalah, bahasa biasa. Jadi semua orang tahu kan. Macam kita di sini dah, saya nak buat contoh. Penggunaan simpulan bahasa kan dalam bahasa Melayu. Simpulan bahasa, misalnya kita kata dia berjalan mari kaki ayam, berkaki ayam, dia berkaki ayam datang ke sini. Jadi berkaki ayam tu apa maknanya? Berkaki ayam tu apa maknanya? Jadi dia pakai
patahkan kaki ayam, kerat, potong kaki ayam tu letak dekat kaki dia ke, pakai kaki gitu ke apa? Tengok kan, ahli bahasa Melayu dia faham. Dia faham. Menurut istilah bahasa Melayunya, kaki ayam tu makna tidak pakai pelapik kaki, tidak pakai kasut, tidak pakai selipar, itu maksudnya. Bukan pakai kaki ayam sungguh tu. Sebelum hari sini dia beli kaki ayam, berhenti dekat kedai tu dia beli kaki ayam, beli pisang goreng. Kaki ayam pula. Kaki ayam sungguh ke? Kaki ayam sungguh ada juga orang jual kan. Tapi yang sebut sekali dengan pisang goreng tu, orang sini kata goreng pisang, itulah. Kaki ayam tu sejenis itu, yang digoreng itu lah ubi tu, ubi yang dicelup tepung tu dan digoreng tu kaki ayam. Itu istilah orang sini. Mungkin orang luar tak tahu. Jadi bila orang Kelantan bercakap, contoh saya dah buat contoh tu nak bagi faham. Bila orang Kelantan kata kaki ayam, kena pakai ikut dia. Jangan pakai ikut kepala kita. Kalau pakai ikut kepala kita, mungkin kita faham macam lain. Macam lain. Kena ikut uruf dia. Yang maklum dalam masyarakat dia tu apa makna. Jangan ikut suka hati kita. Mana-mana. Begitulah juga. Kalau dalam Quran, dalam hadis disebut tentang puasa. Puasa tu dari segi bahasanya makna begini. Dari segi syaraknya apa makna puasa? Puasa juga orang yang diet kan, dia puasa juga. Nah, itu kan maksud puasa. Puasa dalam Islam menurut syarak dah. Puasa dalam perubatan minum air teh boleh. Minum air sejuk boleh. Makan hak mana dia benar tu boleh makan. Itu puasa dia, cara dia. Apakah nak pakai macam tu? Bila sebut puasa dalam Quran, tak boleh. Kena pakai menurut syarak. Makna syarak. Apa makna syarak? Kena pakai itu. Kena pakai yang itu. Lepas dia ada peringkat-peringkat. Bukan tak boleh pakai dari sudut bahasa, dalam Quran pun ada juga. Dia tidak guna mengikut syarak tu, tapi mengikut bahasa saja. Jadi kita kena tahulah tempat-tempatnya. Kena tahu tempat-tempatnya. Baik. Sekarang ni dah sebut dah tadi. Cuba. Di sini di bawah ini dikemukakan contoh-contohnya. Satu, contoh nas yang berkisar di antara makna syar'i dan makna lughawi, makna dari sudut bahasa. Makna dari sudut bahasa. Bahasa tu maksudnya bahasa Arab lah. Ialah firman Allah berikut. Baca Umar. Siapa baca? Kau apa ni? Umar baca. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Bermaksud, dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari kalangan orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik, yakni derhaka. Taubah ayat 84. Baca lagi. Perkataan salat yang merupakan punca bagi fi'il nahi wala tusalli di dalam firman Allah itu menurut bahasa Arab seperti bererti doa. Menurut syarak pula, ia bererti sembahyang jenazah dan sebagainya. Maka makna syar'iyahnya lah yang syar'inya lah. Maka makna syar'inya lah yang diutamakan. Jadi di sini la tusalli ni. Jadi sebab tu ni qawaid ni sebenarnya lebih terasa kegunaannya, munafaat kepada orang yang sudah ada asas ilmu bahasa Arab tu. Jadi la tusalli ni, la tusalli. Jadi kita nak kata jangan kau berdoa ke, atau jangan kau menyembahyangkan. Sebab solat la tusalli ni fi'il nahi, fi'il larang, menunjukkan larang. Jadi asalnya solat. Solat tu dari sudut bahasa makna doa. Jadi kalau kita pakai mengikut doa menurut bahasa, jangan kau berdoa. Kita nak pakai gitu ke? Atau jangan kau menyembahyangkan.
Cuba tengok ni. Jangan kau sembahyangkan. Sembahyang tu solat dengan makna syarak, menurut syarak, menurut istilah syarak. Solat maknanya sembahyang. Sembahyang yang kita duduk buatlah, yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam, itulah solat. Tapi solat juga dalam bahasa Arab dengan makna doa. Jadi sekarang ni dalam ayat ni bila kita bertemu begini, kita nak utamakan yang mana? Yang Allah larang Nabi buat tu berdoa ke sembahyang? Jawabnya pakai kaedah inilah. Bila bertembung di antara dua, berebut, ataupun kita kata berkisar di antara dua makna. Makna di sudut bahasa doa, makna di sudut syarak sembahyang sungguh. Jadi yang dilarangnya sembahyang. Jadi cuba kita tengok dalam tafsir mana-mana pun. Dalam tafsir mana-mana pun cuba, yang ada terjemahan Melayu lah, semua sebut sembahyangkan atau menyembahyang, sama lah, menyembahyangkan sesiapa pun dari kalangan orang-orang munafik tu. Makna larangan daripada bersembahyang. Kalau ada kalau ada tunjuk kepada saya. Kalau ada, jangan kau berdoa, tunjuk kepada saya. Tak ada. Kalau dia terjemah macam tu, dia tak pandai. Tak sepatutnya dia terjemah Quran. Tidak layak. Tidak layak. Salah tu. Salah mengikut kaedah mana? Inilah kaedahnya. Inilah kaedahnya. Bila bertembung satu perkataan itu, jadi la tusalli ni nas, orang panggil lafaz nas. Jadi sekarang ni antara makna, beberapa makna, kita nak pakai dengan makna mana? Jadi jawabnya kita kena utamakan makna syar'inya, menurut syaraknya. Jangan pakai menurut bahasa. Yang dilarang oleh Allah tu bukan berdoa, tapi sembahyang. Perkataan salah yang merupakan punca bagi fi'il nahi, ni orang panggil la tusalli. Inilah yang dikatakan nas ataupun lafaz tadi dalam ta'rif kaedah yang ke berapa tadi? Kaedah yang ke 69 ni. Kaedah yang ke 69 ni. Inilah yang dikatakan lafaz tu, lafaz yakni nas syar'i. Misalnya la tusalli. Itulah lafaz. Itulah nas. Kan sebut jelas tu. Jangan engkau apa? Doa ke atau sembahyang? Sekarang ni kena pilih. Ahli tafsir kena pilih. Jadi ahli tafsir yang belajar betul, dia akan pilih dengan makna jangan engkau sembahyang. Begitu. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, contoh nas yang berkisar di antara makna urfi dan makna lughawi ialah firman Allah berikut. Jadi di makna urfi, makna lughawi, bukan syar'i dah, bukan syar'i, makna uruf. Uruf ni macam kita sebut tadi lah, uruf orang Kelantan kata kaki ayam, itu maksudnya. Bukan kaki ayam betul. Walaupun di pasar tu kaki ayam pun ada jual juga, kaki ayam sungguh. Ada orang yang berhi yang suka makan kaki ayam tu, ikutlah digoreng ke digulai ke apa, ada kaki ayam sungguh. Tapi kita kata kenapa tidak kaki ayam sungguh? Sebab dia sebut pisang goreng sekali tu. Dia sebut pisang goreng. Itu qarinah tu. Itu qarinah. Itu petunjuk tu. Jadi dengan sebab itu benda-benda ni kena perhati. Sebab Al-Quran ni Allah SWT guna bahasa Arab. Jadi bahasa tu kena faham yang betul. Jadi tadi kaedah tadi, kalau berkisar di antara makna urfi dan makna lughawi, kita kena utamakan yang mana? Uruf. Bukan bahasa biasa, tidak. Kena utamakan uruf. Maknanya bahasa tu nombor 3. Kecuali ada qarinah. Qarinah ada petunjuk yang memang sini mesti pakai dengan makna bahasa, bukan dengan makna syarak, bukan dengan makna uruf. Barulah kita utamakan bahasa. Kalau tidak, tertibnya macam tadilah. Tertibnya mula-mula kena pakai menurut syarak. Itu nombor 1. Yang kedua, menurut uruf. Yang ketiga,
baru menurut bahasa biasa. Contoh baca. Baca Umar. الله يتوفى الأنفس حين موت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bermaksud Allah mengambil jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke dalam badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Baca. Perkataan tawafi mempunyai makna lughawi dan urfinya. Makna lughawinya ialah mengambil sesuatu dengan sepenuhnya. Kalau begitu ertinya ialah mengambil jiwa, yakni nyawa dan tubuh manusia kedua-duanya sekali. Sementara makna urfinya pula ialah mengambil jiwa atau nyawa sahaja, bukan mengambil tubuhnya juga. Dalam keadaan ini makna urfinya lah yang perlu diutamakan. Jadi Allahu yatawaffal anfusah hina mautiha. Yatawaffa ni, ini nasnya, itulah yang dimaksudkan dengan nas atau lafaz tu, yatawaffa. Jadi saya sebut di sini perkataan tawafi. Tawafi itu masdar dia, masdar dia memang begitu cara sebutnya. Perkataan tawafi mempunyai makna lughawi dan urfinya. Makna bahasa dan urufnya. Makna lughawinya ialah mengambil sesuatu dengan sepenuhnya. Mengambil sesuatu dengan sepenuhnya. Itu makna lughawi. Tawaffa ya tawaffa tawafian. Mengambil sesuatu dengan sepenuhnya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ila as-sama. Mutawaffika. Itu isim fa'il kepada tawaffa ya tawaffa inilah. Sesungguhnya aku akan mengambil engkau. Tuhan kata kepada Nabi Isa. Jadi ambil tu ambil apa tu? Itu dipakai lughawi ke urfi? Lughawi di situ. Sebab apa Tuhan ambil Nabi Isa ni semua sekali? Bukan ambil nyawa dia saja. Kalau ambil nyawa tak ada pelik, orang lain pun ambil nyawa. Tiap-tiap hari ada. Setiap waktu ada orang mati ni. Allah ambil nyawa. Kan? Jadi ambil sepenuhnya, itu dah yang peliknya. Sepenuhnya tu maknanya nyawa dia dan tubuh dia. Wa rafi'uka ila as-sama. Wa rafi'uka ilayya. Apa? Dan mengangkat kau kepadaku. Mana angkat ke langit? Mana Nabi Isa tu diangkat oleh Allah ke langit dengan tubuh dia dan nyawanya sekali. Bukan nyawanya saja. Kalau nyawanya saja orang mati itu biasalah. Tak ada pelik, tak perlu sebut. Ni kalau buat naik semua, itu pelik. Itu makna mutawaffi kan. Dari segi bahasa. Ambil semua. Bukan ambil sebahagian. Sebab itulah walaupun apa nama ni masih lagi termasuk di dalam furu' akidah, masuk dalam furu' akidah, sehingga kita tak boleh kata kafir orang tu kalau dia kata Nabi Isa mati, Allah tidak angkat Nabi Isa mati, tidak kafir, tetapi banyaklah bercangguhnya dengan dalil-dalil, walaupun tidaklah sampai ke peringkat tu, tetapi itu tanda tidak baguslah. Jadi yang tepatnya tawaffa dia makna ambil sepenuhnya. Ambil sepenuhnya macam mana? Angkat dia, tubuh dan rohnya sekali. Maknanya tak mati lagi. Sebab itulah umumnya orang Islam dan dalam banyak hadis, sekian banyak hadis menunjukkan Nabi Isa tak mati lagi. Nabi Isa tak mati lagi. Situlah. Tetapi di sini Allahu yatawaffal anfusa ni, kita nak pakai makna mana? Makna lughawi ke makna urfi? Jawabnya makna urfi di sini. Inilah yang payah. Sebab tu kata kena belajar. Nak tafsir kena belajar dulu. Kena cukup ulumul Qurannya, usul tafsirnya, qawaid tafsirnya. Padahal perkataan sama. Di sini
Di sini ini makna ni. Di sini dengan makna ini. Apa? Dia kena faham tu. Contoh-contohlah saya nak ambil, tak apa, kita sebab kita guna ni kan komputer ni ada banyak kemudahan. Sebagai contoh, saya nak ambil lah, saya nak tengok terjemahannya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا, dan seterusnya. Ini ayat 55 surah Ali Imran. Ini ya, ayat 55 surah Ali Imran. Baik, sekarang ni saya nak ambil terjemahan sebab kita ada kemudahan, kita gunalah Ali Imran 55. Cuba kita tengok sini. Cuba kita tengok sini. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna. Ada terjemah. Ini terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Mengambilmu dengan sempurna. Mengambil dengan sempurna, mengambil sepenuhnya, semua sekali. Maksudnya tubuh dan nyawa. Mungkin orang tak faham juga mengambilmu dengan sempurna tu macam mana. Maksudnya mengambil semua sekali lah, tubuh dan nyawa. Sebab ada juga perkataan tawaffa ni mengambil nyawa saja, bukan mengambil tubuh. Dia telah wafat, mutawaffa, tawaffa kan, tuwfiya. Wafat tu maknanya Allah ambil nyawa dia saja, ambil nyawa. Tubuh dia duduk di bumi, orang tanah. Baik, ini kita tengok terjemahan Indonesia pula. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Begitu pula dia terjemah, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ini terjemahan Departemen Agama Indonesia. Menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Mungkin tak apa faham maknanya, boleh jauh-jauh tu faham kan, makna tak mati lagi kira-kiranya. Tapi mungkin mati dah, sampai dah ajal. Tak berapa jelas. Sebab itu kita kena faham apa makna tawaffa. Tawaffa menurut bahasanya mengambil dengan sepenuhnya sesuatu. Sesuatu tu kalau kita kata Nabi Isa ni terdiri daripada tubuh dan nyawa dia. Mengambil sempurna tu makna mengambil tubuh dan nyawa dia. Itu kedua-dua sekali dia angkat. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkat engkau kepadaku. Kita kata angkat ke langit lah, kata Nabi Isa tu dia angkat ke langit kan, dan mengangkat engkau kepadaku. Jadi situ menunjukkan di atas pula tu kan, pula situ kan. Kalau tidak apa makna angkat, buat turun lah kalau duduk bawah dah. Ni angkat kepadaku. Sebab tu dia kata ikut salaf itulah yang selamat sebenarnya. Ikut salaf, bukan makna kata di atas pada serupa dengan makhluk. Tu tidak gitu. Dah Tuhan kata angkat kepada dia, kita kata angkat lah, takkan nak kata buat turun. Macam mana tak tahu lah. Begitu. Jadi dah kita tengok di sini dua terjemahan, tapi mungkin tak berapa terang tadi kan. Maksudnya supaya saya sebut je lah, jadi mengambil sesuatu dengan sepenuhnya. Itu makna tawafi. Itu menurut bahasa. Jadi dalam ayat tadi inni mutawaffika, itu menurut bahasa. Menurut bahasa. Sebab apa kita kata kita pakai situ menurut bahasa, sedangkan di sini kita kata kita pakai menurut uruf. Menurut urufnya bila kata orang tu mati, maknanya nyawa dia lah diambil. Tubuh dia ada, tak ambil. Kita pergi tanam di kubur tu. Macam mana kita nak kata ambil sepenuhnya? Kalau ambil sepenuhnya tak ada, gaib lah. Gaib lah orang mati tu. Daripada pandangan kita tak ada. Menunjukkan tak ambil sepenuhnya, ambil nyawanya sahaja. Itu menurut uruf. Menurut biasa semua kita tahu bila kata mati ni, tu ambil nyawa dia sajalah. Tubuh tu dia tinggal. Jadi kalau Nabi Isa tu sekadar nak cerita ambil nyawa saja, apa peliknya? Orang lain pun ambil nyawa juga. Mati tu, bila mati tu ambil nyawa, apa peliknya? Apa yang jadi mukjizatnya? Sekarang ni nak cerita tu, benda tu berlaku pelik.
Peliknya bila dia ambil kedua-duanya. Orang lain ambil nyawa saja. Sebab itu kena pakai dengan makna lughah di situ. Kalau pakai dengan makna biasa, tak ada lebih. Biasa. Sebut buat apa yang biasa ni? Tak perlu sebut. Sebab tu orang buat cerita. Cerita lah kita kata masyarakat kita dah biasa dengan cerita-cerita ke filem. Orang buat filem, movie tu. Dia kena ada lah cerita yang menarik. Kalau cerita biasa, cerita buat apa? Tak ada orang nak tengok pun cerita tu. Kalau cerita bangun pagi, gosok gigi. Lepas tu makan. Tiap-tiap hari dia buat. Orang lain pun buat juga. Nak cerita apanya? Tak perlu cerita benda macam tu. Nak cerita ni kalau yang lain. 10 tahun tak bertemu macam tu. Dalam 1000 orang tak bertemu. Peristiwa macam tu berlaku kepada dia. Sehingga menarik perhatian semua. Barulah padan nak cerita. Sama juga Nabi Isa ni. Itu benda. Sebab tu nak terjemah Quran, nak tafsir Quran ni bukan senang. Kaedah tu kena ada dalam kepala tu. Jadi di sini Allah mengambil jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya. Mengambil jiwa, ambil semua, jangan ambil nyawa. Dan jiwa orang yang tidak mati, Tuhan ambil nyawa juga. Orang yang tidur, roh dia tu. Sebab itu ulama bahagikan kepada dua. Satu ruhul hayah, yang kedua ruhul yaqazah. Ruhul hayah, ada roh tu kita hidup, tak mati walaupun semasa tidur. Itu roh yang menyebabkan kita hidup. Ruhul yaqazah, mana ada roh itu kita sedar. Ni sedar, kita sedar, kita khabar apa yang berlaku sekeliling kita. Bila kita tidur, tak ada roh tu, kesedaran tak ada. Kita tak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Mana yang diambil ialah ruh yaqazah sahaja, bukan ruh hayat. Ruh hayat ada, tetapi ramai juga kita tengok orang yang mati semasa tidur. Mati semasa tidur. Jadi tu dia mati gitu dalam tidur. Dalam tak sedar tu dalam keadaan biasa dia berapa ribu kali duduk tidur semasa hidupnya. Lepas tu bangun, itu tak bangun. Makna ruh yang satu lagi tu pun dicabut juga daripada dia. Begitu cerita. Jadi ya tawaffal anfusa ni tidak mengambil semua. Ni mengikut biasanya bila kata Allah mengambil nyawa, Allah mewafatkan, Nabi kita wafat, orang tu mati, mana ambil nyawa? Tidak ambil semua. Tubuh dia tu tinggal di bumi. Tahu kubur Nabi tu ya, kita tahu. Kubur orang lain dekat kubur dia tu. Itu tidak ambil semua menurut urufnya. Itu yang maklumnya begitu. Seperti tadi uruf ni macam tadilah saya buat contoh dah. Kalau orang Kelantan kata beli kaki ayam, makan kaki ayam, kita faham maksud dia, bukan maksud kaki ayam yang sebenar. Jadi itu maksud sebenarnya. Banyaklah benda-benda macam tu dalam bahasa kita pun ada. Cumanya bahasa kita tu tidak jadi bahasa Quran. Ni Quran, kita nak faham Quran ini. Bahasa kita tu banyak lah. Kita kata bahasa 3 suku. Jangan pakai tu 3 suku tu dah. Apa mana 3 suku? Masak telur 3 suku. Masak telur, masak separuh. 3 suku dia tu. Kamu ni menyindir aku kah? Perli aku kah pula? Macam-macam tu. Mari. Kenapa orang kata masak separuh, dia kata masak 3 suku lah. Telur tu. Mana tidak masak betul lah. Lepas tu kalau kata orang tu 3 suku, lain mana dia? Lain. Banyaklah benda-benda macam tu kan. Uruf kita tahu. Mungkin orang luar dia tak ada berasa apa. Dia ingat 3 suku. Mana 3 sukunya? Dia kalau pakai yang zahir tu tak betul. Sama juga di sini. Tapi kita kena tahulah asal bahasa Arab tawafi tu makna dia apa menurut bahasa. Lepas tu dipakai pula dengan makna uruf. Jadi di sini dengan makna uruf. Jangan pakai dengan makna bahasa. Kalau makna bahasa ambil semua. Ambil semua macam mana? Tubuh duduk ada. Nyawa dia saja dia ambil. Begitu. Jadi ya tawaffa ni, inilah yang dikatakan nas ataupun lafaz tu yang berkenaan tu. Bila kita bertemu lafaz, kita kena tentukan itu. Jadi sekarang ni berebut antara lughah dan
uruf. Kita nak utamakan yang mana? Utamakan uruf di sini. Sebab apa? Ini umum, ni bukan cerita Nabi Isa seorang ni, umum. Kebanyakan orang begini lah. Begini lah. Bila sampai masa dia, Allah ambil nyawanya, tubuhnya tak ambil, nyawa dia saja. Jadi macam mana kita nak kata pakai dengan makna lurahnya? Kalau ambil dengan makna lurah, ambil semua lah. Ini tidak semua. Kita bawa mayat dia tu pergi tanam di kubur. Bukan gaib. Yang gaibnya nyawa dia tu tahu ada. Sebelum dia ada. Boleh bergerak, boleh pergi mari, boleh berkira, boleh bercakap. Bila tak ada tu, orang panggil mati tu, tak ada. Yang tu saja Tuhan ambilnya. Itulah namanya mewafatkan, mematikan. Jadi Allah mematikan. Apa makna mati? Ambil nyawa. Baik. Contoh ketiga. Contoh nas yang berkisar di antara makna syar'i dan makna lughawi, tetapi ada qarinah menunjukkan ia dipakai dengan makna lughawi, ialah firman Allah berikut. Baca. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca. Perkataan salah yang merupakan punca bagi fi'il amar wa salli alaihim dalam firman Allah itu menurut bahasa Arab bererti doa. Menurut syarak pula ialah bererti sembahyang, jenazah dan sebagainya. Maka pada dasarnya makna syar'inya lah yang patut diutamakan, tetapi disebabkan adanya qarinah yang menunjukkan ia telah dipakai dengan makna lughawinya, maka makna itulah yang dipakai dan diutamakan. Qarinahnya ialah riwayat Abdullah bin Abi Aufa bahawa bila ada orang membawakan sedekah zakat kepada Nabi untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baginda SAW akan mendoakannya. Pernah satu kali ayahku membawakan kepada baginda sedekah zakatnya, lalu ayahku didoakan begini, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Hadis riwayat Bukhari. Cuba tengok. Tadi perkataan salah dengan makna syar'i diutamakan. Di sini salah pula. Salah juga. Salli ni fi'il amar, tadi fi'il nahi, la tusalli. Fi'il nahi, tapi puncanya salah juga. Ni salli wa salli alaihim. Inna salataka salah semua. Jadi salli ni fi'il amar daripada salah. Inna salataka salah, jelas semua. Salah ni punca bagi salli alaihim. Jadi Allah suruh sembahyangkan mereka ke atau suruh doakan? Tadi Quran, ini Quran, kenapa tak di larangan bersembahyang? Ni suruh bersembahyang ke suruh doa? Padahal doa tu menurut bahasa, bukan menurut syarak. Menurut syarak, salat maknanya sembahyang. Tapi kita utamakan bahasa di sini. Salah menurut bahasa di sini. Apa sebab? Sebab ada qarinah. Walaupun pada dasarnya kena utamakan syarak, kena utamakan uruf, lepas tu baru bahasa ni yang ketiga. Tapi di sini bahasa ni jadi nombor satu sebab ada qarinah. Qarinahnya apa? Hadis. Dalam hadis sebut, iaitu Nabi SAW ni kata Ibnu Abi Aufa, bila orang bawa sedekah yang zakat kepada Nabi SAW, yang ini untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan untuk Nabi. Nabi tak boleh terima zakat kau sedekah ke, tak boleh. Dia tak ambil. Dia haram untuk dia dan keluarga dia, bukan sahaja keluarga dia semasa dia hidup, sampai kiamat tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hikmahnya untuk tak ada syubhah, tak ada kekeliruan. Orang tak boleh kata, ikut mana-mana pun tak boleh kata perjuangan dia ni untuk kepentingan dia. Ada kalanya manusia ni dia perjuangan dia penat lelah, dia tak dapat apa-apa untuk anak cucu dia, dia fikir untuk anak cucu.
Anak cucu pun dia tak fikir. Jadi orang tak boleh kata perjuangan Muhammad ni kerana kepentingan keluarga dia, kepentingan peribadi dia, tak ada. Jadi bawa zakat kepada dia tu untuk dia bagi kepada orang lain lah. Untuk dia bagi kepada orang lain. Jadi Ibn Abi Awfa kata, Nabi ni bila orang bawa kepada dia akan mendoakan keberkatan untuk orang yang mengeluarkan zakat itu. Pernah satu kali kata dia, ayahku membawakan kepada baginda sedekah. Sedekah ni zakat. Dalam Quran perkataan sedekah ni banyak tempat dipakai dengan makna zakat. Itu pun kita nak kena tahu juga. Ni pakai kaedah ni lah. Sedekah dengan makna zakat kan, sedekah dengan makna infak biasa. Kita nak tahu macam mana. Itulah. Sebab itu pentingnya kaedah-kaedah ni, kaedah tafsir ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakannya. Dia kata pernah ayah aku bawa, lalu ayahku didoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah, rahmatilah keluarga Abi Aufa. Yang hadis riwayat Bukhari. Jadi salli ni makna salli, doa ni, ya Allah rahmatilah. Doa, bukan sembahyang. Mana orang buat mari zakat, nanti kita pandai-pandai, dah tadi tak bagi sembahyang, kat sini sembahyang jugalah, orang bagi zakat dia pun Allah Akbar, sembahyang 2 rakaat. Siapa ada buat macam tu? Menunjukkan kalau orang tak buat lagi, betul lagi lah tu. Ada orang pandai lagi lah tu dalam masyarakat tu. Sebab tu orang tak buat begitu. Padahal perkataan sama. Di sini pakai dengan makna ni. Di sini pakai dengan makna ni, dengan makna doa. Apa bukti? Apa qarina? Hadis. Dengan sebab itu nak faham Quran ni tak boleh Quran saja, kena hadis juga. Hadis tu panduan juga. Bagaimana Nabi buat? Pernah ke satu kali ke Nabi sembahyang? Ada? Tak ada. Tak ada. Sekali pun tak ada. Itu buktinya bahawa salah di sini, wa salli alaihim inna salataka sakanullah, dengan makna doa, bukan dengan makna sembahyang. Sebab itu kena faham benda-benda begini. Kalau tak faham, hadis pun sama. Hadis pun sama. Jadi dengan makna apa dipakai? Dengan makna lughah ke? Dengan makna istilah, uruf, istilah. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sayyidina Umar kata, ni tak lama kita mula puasa. Sebaik-baik bid'ah inilah sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih ni bid'ah pula. Sebaik-baik ada bid'ah baik pula. Itu orang yang tak faham, dia buat dalil. Ini bukti ada bid'ah hasanah, kata dia. Itu Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hadhihi. Padahal bid'ah tu bid'ah apa? Lughawi ke istilahi, syar'i? Tu dia tak faham situ. Kalau dia macam ni, salah dia dengan makna doa ke sembahyang. Tak faham situ, sudahlah. Tu pun tak faham juga tu. Yang kata nikmat itu bid'ah, tu bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi istilah, bukan dari segi syarak. Sebab tu dia jadi bercelaru tu. Orang yang faham dia tidak bercelaru, tak faham, tak ada keliru pun. Yang tu adalah hasanah. Buat kereta, buat kapal terbang, buat kereta, hasanah baguslah. Lagi cepat lagi bagus. Lagi kemudahan banyak lagi bagus dunia. Jadi itu apa bid'ahnya? Apa yang bid'ahnya? Dia pakai dari sudut bahasa. Sebab Nabi SAW sembahyang tarawih itu 3 kali je sepanjang hidup dia. Tak pernah Nabi sembahyang sepanjang bulan puasa. Tiap-tiap malam. Ada? Tak ada. Itu maksud bid'ah dari segi bahasa. Tetapi Sayyidina Umar tahu, sahabat-sahabat semua tahu kehendak Nabi-nya begitulah. Sebab itu dia buat, Sayyidina Abu Bakar buat, tak ada siapa pun bantah. Sebab mereka tahu Nabi tak buat tu ada sebab dia. Nabi nak kalau boleh begitulah. Dan Nabi pun buat di masjid. Apa bid'ahnya? Nabi pernah sebab walaupun 3 malam dia sembahyang ramai-ramai. Apa bid'ahnya? Dari segi istilah tidak bid'ah tu. Kenapa dia kata bid'ah juga? Dari segi sepanjang bulan puasa tu buat macam tu, yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Tapi asasnya ada, jemaah ada, buat di masjid ada, dan sembahyang tu memang sembahyang tarawih pun ada. Jadi dari segi istilah tidak bid'ah, cuma bid'ahnya dari sudut tertentu itu saja, dan itu pun tidak bercanggah. Yang macam tu tak apalah. Sebab itu kita kena faham. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, cuba bukalah kitab fiqh mana.
Sebelum dia bincangkan tentang apa-apa, dia akan bincangkan dari sudut bahasa dan dari sudut syarak, istilah. Solat dari sudut bahasanya, ini makna dia. Solat dari sudut syarak, ini makna dia. Taharah dari sudut bahasa, ini makna dia. Taharah dari sudut istilah, ini maksudnya. Puasa dari sudut bahasa, ini maksudnya. Puasa dari sudut syarak, ini lain. Walaupun dia ada sudut-sudut kesamaan dia tu, tapi tidak 100% lah. Tidak 100%. Ini contohnya. Ini qarinah ni, orang panggil ni qarinah. Yang menyebabkan hak nombor 3 tu jadi nombor 1. Nombor 1. Kita kena pakai di sini menurut bahasa. Jadi dalam Al-Quran ataupun hadis tu ada kalanya dipakai menurut istilah, menurut syarak. Ada kalanya dipakai menurut bahasa. Ada kalanya dipakai menurut uruf. Itu maksudnya. Jadi kita kena tengoklah tu. Kena tengok. Itulah ahli tafsir tu, dia kena tahu kaedah-kaedah ni. Kalau tidak, dia bercelaru lah. Bercelaru. Baik. Yang ke-70. Kaedah 70. Al-Quran mustamilun ala usuliddin, dalailihi wa masailih. Amma ta'rifuhu lil ahkam fa aktharuhu kulliyun la juz'i. Ini kaedah yang ke-70. Al-Quran mengandungi asas-asas agama, yakni usuluddin, baik dari segi dalil-dalil maupun dari segi persoalan-persoalannya. Adapun dalam bab hukum hakam, maka kebanyakan keterangannya adalah bersifat kulli, bersifat menyeluruh, bukan juz'i, bukan secara terperinci. Itu apa ni, kalau bab furu', bab fiqh, bab muamalat dan sebagainya, dia secara kulli, secara menyeluruh, secara umum begitu saja. Adapun kalau akidah, usul, jelas dia sebut jelas. Sebut jelas. Baik, keterangan. Al-Quran memang mengandungi keterangan yang lengkap tentang prinsip-prinsip agama, dipanggil usuluddin, dan asas-asas hukum secara menyeluruh. Jalan-jalan untuk sampai kepadanya juga dijelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip agama di usuluddin itu ialah persoalan akidah, persoalan kena baiki ada juga salah, persoalan akidah yang pasti dan putus. Itu memang jelas, memang jelas. Allah itu esa, Allahu ahad. Jelas, tak ada keliru. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada keliru. Jelas, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Jelas sebut. Berhubung dengan persoalan-persoalan hukum hakam pula, Al-Quran hanya memperkatakan tentangnya secara umum dan menyeluruh sahaja. Al-Quran tidak membincangkannya secara terperinci. Segala syarat, rukun, adab, halangan dan apa-apa yang membatalkan sesuatu ibadat sebagai contohnya tidak dinyatakan secara tuntas, secara komprehensif, secara melengkap. Tak ada macam tu. Yang adanya, ya ayyuhalladzina amanu, asas-asas. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itu saja ada. Mana sebut yang membatalkan air sembahyang ada. Sebut pun asas lah. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Kamu tak ada. Isap air hidung dalam hidung tak ada. 3 kali basuh tak ada. Sebab tu kan, itu bab hukum dia tidak perinci, dia tidak terperinci, dia secara umum menyeluruh gitu. Yang membatalkannya tak jelas, sebut di situ tak jelas. Ada adabnya macam mana tak ada sebut. Yang disebut asas saja. Asas memang ada sebut. Jadi asas untuk wuduk ada dalam Quran, tapi sekadar tu. Kalau akidah itu detail, jelas akidah. Urusan memperincikannya dan mengemukakannya dalam bentuk contoh diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis baginda lah yang bertindak sebagai pentafsir
dan penjelas kepada apa-apa hukum yang tersebut di dalam Al-Quran secara umum itu. Jika tidak terdapat hadis mengenainya, maka pendapat-pendapat salaf menjadi rujukan. Jika pendapat mereka pun tidak ada, maka penyelesaian masalah dilakukan dengan berpandukan kaedah bahasa Arab. Itu cara. Caranya begitulah, rujuk kepada hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tengok salaf, sahabat-sahabat buat macam mana, sahabat-sahabat kata macam mana. Kalau tak ada juga, baru bahasa Arab. Tengok sejauh mana boleh pergi bahasa Arab. Begitulah. Pendek kata Al-Quran itu walaupun seringkas yang kita semua ketahui, namun ia adalah sebuah kitab yang lengkap, mengandungi prinsip-prinsip agama Islam dan asas-asas hukum sebagai panduan hidup manusia. Di bawah ini adalah beberapa contoh pengaplikasian kaedah ke-70 yang tersebut di atas. Satu, baca Umar, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama Islam, yang ini akidah atau usuluddin. Cuba tengok contohnya, betapa jelas disebutkan. Baca itu ayat kursi macam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bermaksud, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk, usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki, yakni memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan bagi Allah menjaga serta memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Baqarah 255. Jadi ayat Al-Kursi ini mengandungi prinsip-prinsip akidah Islam tentang ketuhanan Allah. Di dalamnya terdapat perincian tentang sifat-sifat Allah. Kan jelas tu sifat-sifat itu. Tak ada berselindung, tak ada itu. Setakat yang dicerita itulah yang kita perlu imani, kita perlu percaya. Yang kedua, yang berkaitan dengan hukum hakam dan cabang-cabang agama. Baca Umar. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Bermaksud, dan kerjakanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Baca lagi. Firman Allah ini memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengerjakan sembahyang dan menunaikan zakat sebagai suatu kewajipan secara umum, tanpa menyebutkan segala perincian mengenainya berupa syarat, rukun dan lain-lain. Tak ada sebut banyak mana, ada duit ke, ada apa, harta kena keluar sebanyak mana, tak ada sebut zakat. Sembahyang rakaatnya berapa, sembahyang ni sembahyang, tak ada sebut. Dia sebut secara umum, gitu saja. Yang menjelaskannya Nabi SAW. Walau bagaimanapun ada juga penjelasan daripada Nabi SAW. Cara buatnya macam mana, itu Nabi SAW ajar. Kalau berkait dengan agama, berkait dengan agama, berkait dengan ibadat. Kalau berkait dengan keduniaan ini, kita nak buat bank, tak ada nak buat bank, nak buat sistem takaful, tak ada. Itu orang kemudian buatlah. Kalau selagi tak bercanggah dengan asas-asas dalam Quran ni, tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah pun. Urusan perniagaan yang luas, tak akan habis sampai kiamat dia orang akan berniaga. Jadi macam mana kita nak sebut setakat itu saja yang terhad dengan sesuatu masa? Jadi itu terpulang kepada orang-orang kemudian. Manusia yang lebih tahu tentang dunianya, tentang dunianya. Kalau selagi tidak bercanggah dengan asas-asas yang tersebut di dalam Quran itu, tidak jadi masalah. Yang ketiga, firman Allah di bawah ini juga termasuk dalam bab hukum hakam yang disebutkan secara umum tanpa perincian. Baca.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Bermaksud, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ni tengok. Ni kalau cerita tentang hukum furuk lagi. Bukan akidah tu. Bukan berkenaan dengan Tuhan, bukan berkenaan dengan akhirat, surga neraka, tidak. Ni berkenaan dengan hukum. Tapi bukan hukum ibadat, hukum hudud. Dia sebut potong tangan. Tadi saya dah baca tadi faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal barah. Ni tangan lagi ni sampai sini tangan. Dia nak potong mana? Tak ada sebut sini. Potong untuk dekat mana? Sebab kalau ambil asmaya sampai sini. Dan semua ni tangan lagi. Nak potong setakat mana? Tak ada sebut. Kita tahu benda ni daripada Nabi SAW buat macam mana. Kenapa? Nabi SAW buat macam mana. Kalau kita tak ikut Nabi, macam-macam boleh berlaku lah. Orang Syiah ni kerak jari, bukan kat sini, kat jari. Sebab dia kata itu pun tangan, jari pun. Kalau nak ikut akal lah, main akal. Kalau nak guna akal saja, ambil air semaya setakat ni, kira setakat ni, kat sini. Macam mana? Sebab itu tak boleh. Walau bagaimanapun Nabi menjelaskan. Benda-benda ni Nabi SAW menjelaskan. Jadi benda-benda gini dia sebut secara umum, walaupun berkenaan dengan hukum begitu pun. Masih lagi dia tak ada perincian tu. Lepas tu kalau nak ke kanan ke kiri, macam mana? Kalau kita nak kena tahu dia mencuri dengan tangan kanan, ke tangan kanan. Kalau mencuri dengan tangan kiri, ke tangan kiri, atau macam mana? Itu perincian tak ada. Dalam Quran jauh tak ada benda-benda macam tu. Tapi dalam hadis ada. Sebab itulah kena merujuk juga kepada hadis. Walau bagaimanapun, inilah asasnya. Sudah ada kaedah ni, iaitu kalau berkenaan dengan asas-asas agama, prinsip-prinsip agama, akidah, memang jelas. Disebutkan dengan jelas. Bahkan setakat itulah kita kena percaya. Lebih daripada itu tak perlu. Jangan tambah-tambah pula. Setakat itu, setakat yang ada, cukup dah tu, sempurna dah. Tak perlu dah tambah-tambah lagi. Tapi kalau dalam bab hukum hakam, secara kulli, secara umum saja, secara menyeluruh saja dia sebut begitu. Bukan secara segala perinciannya disebutkan. Bukan begitu. Jadi masa kita pun dah habis dah. Setakat itulah dulu kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok. Nota kita dah ada, pakai nota ni lah, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.